Assalamualaikum semua, selamat pagi. Bertemu lagi Cik Ila hari ini di Facebook Majalah Rasa. Adakah yang dah rindu Cik Ila? Jangan risau, Cik Ila akan sentiasa menghampiri you all. Gitulah, Cik Ila akan sentiasa menemani you all. Walaupun sepanjang PKP ni, bezanya Dapur Rasa Live PKP 2.0 ni Cik Ila tak masak. Kalau yang tertinggal episod lepas-lepas tu, kalau yang dah tengok tahu lagi macam mana. Cik Ila tak masak. Tapi Cik Ila akan bawakan tetamu jemputan untuk you all masak. You all masak pula. Tetamu jemputan untuk orang-orang tu semua masak, tetamu jemputan tu masak, yang pastinya lebih best lah daripada Cik Ila masak. Okey, sementara sebelum Cik Ila menjemput chef masuk, hari ni Cik Ila nak minta you all share banyak-banyak live Cik Ila ni, supaya semua orang dapat benefit daripada apa yang Cik Ila nak sharekan hari ni. Ni kita akan masak lebih kepada kesihatan. So sesuai sangat-sangat kepada you all yang nak menjaga kesihatan. Okey, tanpa membuang masa lagi, Cik Ila nak menjemput tetamu jemputan kita hari ini, Chef Dave. Mana Chef Dave ni? Nampak dapur je. Oh, Chef Dave. Hai. Akhirnya dah boleh jumpa dah. Hai, wanakkam, salam sejahtera, tatiyahau, apa khabar semua? Khabar baik Chef. Chef, apa khabar? Baik, sangat-sangat baik. Walaupun MCO, kita tetap masak hari-hari bagi inspirasi kepada semua rakyat Malaysia. Chef. Chef dah breakfast ke belum ni? Dah. Baru minum kopi. Nanti dah siap. Nanti kita punya makanan ni, bolehlah makan wadih ni. Oh, hari ni kita nak masak wadih. Orang tu. So yelah, untuk orang-orang yang time MCO ni kita tak boleh nak keluar wadih kat luar yang kita selalu beli tu, why kita buat sendiri, betul tak Chef? Betul. Okay. Chef Dave dikenali sebagai Chef Dave Vegan Journey, betul? Ya, ya. Macam mana bermulanya Chef Dave Vegan Journey? Ni bermula pada tahun 2020, 1 tahun je. Baru 1 tahun Chef Dave start Chef Dave Vegan Journey lah. So start saya punya YouTube, Facebook page untuk berkongsi saya punya pengalaman ataupun inspirasi masakan vegan. Sebab masa 2019 hujung tahun Chef tiba-tiba jadi vegan. Tak pernah fikir-fikir akan jadi vegan, tiba-tiba jadi vegan. So masa tu saya agak susah lah sebab saya tak ada kawan vegan. Saya pun tak tahu macam mana nak dapatkan makanan-makanan vegan. Walaupun chef, kadang-kadang bingung juga tiba-tiba jadi vegan ni sebab dekat Malaysia dia bukan trend lah orang katakan kan. So sebab tu masa tu saya cuba memvegankan masakan-masakan Malaysia daripada pergi makan makanan-makanan barat. Sebab biasanya orang jadi vegan tiba-tiba jadi masalih. Nak masak makanan western pula. So tapi chef memang suka masakan Malaysia, so saya memvegankan semua masakan Malaysia. Lepas tu saya kongsi dekat media sosial lah. Macam tu lah saya punya journey started lah. Okay Chef, saya percaya dekat luar sana kurang arif tentang vegan atau vegetarian. So macam maaf cakap, tapi kalau pada pendapat saya sendiri, bila vegan atau vegetarian ni kita lebih kaitkan kepada sejenis anutan agama. So macam Chef terangkan kebaikan vegan ni mungkin daripada sudut kesihatan ataupun lifestyle yang better lifestyle macam itulah.
So biasanya dia memang ramai confused bab ni. Biasa orang pun tanya, chef ni vegetarian ke? Saya cakap bukan, saya vegan. Orang macam apa ni vegan? Bukan sama ke dengan vegetarian kan? Tapi vegetarian biasanya orang kebanyakan I would say dekat Malaysia ni orang jadi vegetarian sebab reason agama lah, sebab dia macam sejenis ibadah lah bila diorang jadi vegan. So vegan, vegetarian, saya pun confused pula tiba-tiba ni. Okay, vegetarian. So vegetarian biasanya diorang tak ambil apa-apa bahan daging lah. Tetapi biasanya macam susu, cheese, yogurt, bahan-bahan dairy diorang ambil juga. Tak ada masalah, macam madu semua diorang ambil. Ada segelintir vegetarian juga ada yang ambil telur. Ada juga segelintir yang tak ambil bawang putih, daun kucai. So diorang dalam bahasa Inggeris panggil five pungent. Diorang tak ambil tu sebab agama. Tapi vegan ni dia bukan disebabkan agama, dia lebih kepada satu cara kehidupan yang berusaha mengecualikan semua bentuk eksploitasi dan juga kekejaman kepada animals. So diorang tak bukan daripada makanan sahaja, tapi dari segi pakaian, dari segi bahan kosmetik. Kita juga tak pergi zoo, tak pergi circus. So dia lebih kepada cara hidup. Kita tak nak so macam kosmetik pun diorang akan cari cruel free kosmetik. Macam kalau kita guna bahan-bahan macam toothpaste, ubat gigi, sabun mandi, diorang akan cari yang not animal tested. So dia lebih kepada yang itulah. Tapi memang bukan sahaja orang jadi vegan disebabkan animals, tapi ada jugalah untuk macam environmental friendly, sebab memang bila jadi vegan dia banyak menolong untuk mengurangkan climate change kita dan juga greenhouse gases, macam pollution apa semua kan. Kita selalu cakap jangan guna plastik, try to jangan ambil public transport. Tetapi yang leading cause environmental issue adalah animal agriculture lah, penternakan. So sebab tu orang jadi vegan juga. Tapi yang paling penting untuk orang Malaysia lah saya cakap, untuk kesihatan. Kalau kita tengok Amerika Syarikat adalah satu negara yang paling tak sihat dalam indeks kesihatan. Kalau dekat Asia Tenggara, Malaysia nombor 1. Ni memang tak banggakan ya. Malaysia adalah satu-satu negara yang sangat ada banyak masalah chronic diseases, penyakit kronik. Dalam 4 orang, 1 orang ada chronic diseases di Malaysia. So maksudnya 25% memang agak menakutkan. So kalau kita cakap obesity, macam Syaf sebenarnya obesity ya. So 50% orang Malaysia obesity dekat Malaysia disebabkan cara pemakanan kita. So vegan diet memang dibuktikan dalam banyak research di dunia, research yang sangat terbesar di dunia panggil The China Study, boleh rujuk lah. The China Study membuktikan bahawa vegan diet is the best diet for human health. Bukan apa barulah, sebenarnya balik kepada cara moyang kita makan. Moyang kita makan banyak bahan-bahan tumbuhan sebab tak mampu nak beli daging dulu kan. Itu dia. So kita just go back to how our ancestor eat, macam mana moyang kita makan, itu saja. Betul. Okay, since kita punya follower pun dah start ramai ni, apa kata hari ni kita terus kepada menu yang chef nak masak. Hari ni chef nak masak, sekejap, betul kan kalau saya salah ya, medu vada, betul? Ya, medu vada ataupun orang biasa sebut, orang India biasanya pun sebut ulundu vada sebab dia buat daripada kacang ulundu, kacang dal putih tu. So biasa panggil ulundu vada atau medu vada. Tapi kawan-kawan Melayu biasa sebut ada vada yang berbentuk donat tu. Betul, sebab bila kita sebut vada je kita akan terbayang yang bulat, yang kacang bulat kan. So bila macam orang kata yang bentuk macam donat tu, okay, kita terus betul. Sebab vada biasa orang akan terfikir masalah vada yang buat daripada kacang dal. So yang ni kita pakai kacang putih yang orang biasa panggil ulundu lah ataupun urat dal. Okay. Apa bahan-bahannya chef? Okay, so bahan-bahan dia saya dah pun siapkan. So I boleh tunjuk sekarang lah.
So bahan-bahan dia of course first macam saya tadi cakap, kita perlu menggunakan kacang ulundu. Saya dah rendam lah, saya rendam lebih kurang 6 jam ya. So sebelum tidur saya dah rendam dah, so pagi-pagi ni kita dah boleh buat lah. So kita rendam dia, kita basuh dia dulu, lepas tu rendam dia akan kembang. Yang ni air rendam 1 cawan sahaja ya, 1 cawan. So kita boleh lah, kita ikut saiz kita buat nanti. Kita boleh dapat, kalau saiz medium boleh dapat macam 15 keping ke 16 keping macam tu lah. Kacang So macam mana, Chef? sorry? Kacang ulundu tu macam mana? Saya pun kurang mahir. Oh, kacang ulundu tu dia punya bentuk, saya dah habis dah stok kat rumah. Dia punya bentuk lebih kurang macam bati, tapi bukan bati. So kalau pergi kedai tu cakap ulundu ataupun urat dal, memang NSK ke mana-mana pun boleh dapat. Giant ke Tesco ke supermarket semua boleh dapat. Ni kacang yang biasa orang India gunakan untuk buat toseng. Ataupun ada juga orang sebut kacang toseng. Ada juga macam tu. So bahan yang ni sama kita buat untuk toseng. Sebut je kacang toseng. So tapi biasanya dekat kedai-kedai tu orang panggil dia ulundu atau urat dal lah. Urat dal. So yang ni bahan yang sangat penting lah untuk, memang tak ada ni tak boleh buat lah, tak jadilah. Ni wajib. So itu satunya. So kita akan buat 2 bahan hari ni. Satu kita buat wadih dan juga buat dia punya cecah, kuah cecah dia. So so kita panggil dia coconut chutney lah. Chutney kelapa. Yang biasa makan dengan toasted. Kalau tak ada tu macam kurang lah orang cakap. Mesti kena ada tu. Yang macam putih-putih tu ya, Chef? Kita boleh buat warna putih, kita boleh buat warna orange, kita boleh buat warna hijau. So terpulang pada kita. So kalau kita letak cili merah, dia jadi warna orange lah. Kalau kita letak pudina ataupun cili padi atau cili hijau, dia jadi warna putih. So kan, warna hijau. Kalau yang warna putih, kita tak letak apa-apa, just kelapa sahaja. Okay. My favorite tu. Memang ramai memang suka resipi ni. So ni next bahan-bahan yang kita akan masukkan dalam kita punya wadih. So kita fokus wadih dulu. Nanti kita dah siap wadih punya dough, baru kita buat kuah kelapa dia lah. Okay. So ni bahan-bahan dia. Biasa tunjuk dekat kamera dekat sikit. So yang ni bawang. So bawang ni kita cincang halus lah, dadu kecil-kecil je. Orang Mak Saleh panggil dice. Potong cantik. Kalau tak dapat cantik pun tak apalah, janji cincang saja. Okay, so ni curry leaf, daun kari yang kita dah mayang. Okay, mayang halus-halus. Lepas tu kita ada juga halia yang dah cincang halus. Lepas tu ni cili merah, saya pun dice. So kalau cili merah ni nak ganti dengan cili hijau boleh, cili padi boleh, cili kering boleh. So up to us, kita nak guna yang mana, tak ada masalah. Lepas tu kita ada lada hitam. So lada hitam ni nanti kita tumbuk lah dengan batu lesung. Tumbuk kasar-kasar je, tak perlu halus sangat. Tumbuk kasar-kasar macam tu, masukkan. So bila kita makan buat dia nanti, sebab dia dah goreng. Bila kita tergigit tu akan ada flavor black pepper nanti. Betul. So sekarang first kita nak buat wadih punya dough lah. Kita nak jadikan dia macam dough, baru kita boleh goreng kan. So kita buat yang tu dulu. Okay, so saya akan gunakan food processor untuk blend. Tetapi kalau dekat rumah tak ada food processor, macam mana pula? Ya Allah, chef ni pakai food processor kan? Tak apa, jangan risau. Pakai blender yang kering ni dah boleh dah. Tapi jangan masukkan banyak kacang. Masukkan sedikit demi sedikit. Okay, masukkan sedikit demi sedikit. So kita blend sampai dia betul-betul halus. Kita tak boleh ada kacang-kacang dia ya. Kalau tak dapat halus, jangan risau. Nanti saya bagi tips macam mana boleh kita jadikan dia halus ya. Okay, so kejap. Tips. Sorry? Bagus, Chef. Bagi tips terus. Tak payah saya tanya. Tak boleh bagi tips terus. Nanti kan korang semua lari tak tengok sampai habis ya. So kita nak you guys betul-betul belajar A to Z, baru nanti boleh buat untuk family. Time PKP ni memang susah lah kalau nak beli dekat luar kan. So buat sendiri je. So saya just masukkan urat dal ni dalam food processor. So tapis dulu, toskan air dia. Kita memang tak nak air dia. Dan yang unik about this dish is masa kita blend tu, kita tak boleh letak air langsung. Tak boleh letak air.
Kalau kita letak air, nanti dough dia akan cair. Nanti cair tak boleh goreng sudah. So salah satu tips, toskan air, kita langsung tak boleh letak sedikit pun air. Kalau betul-betul memerlukan pun, letak sedikit sahaja. Tapi cuba dengan tak letak air dulu. So saya masukkan separuh dulu. Memang cair walau nak bentuk je, Chef. Sorry? Kalau kita dah cair sangat, kita letak air, kita tak boleh nak bentuk dia macam donat. Betul. Tak boleh bentuk. Lagi satu, bila kita goreng pun dia jadi macam, dia tak gebu-gebu. Sebab memang benda ni kita nak gebu-gebu, dia macam donat tau sebenarnya. Tapi dia di permukaan luar tu, dia kena crispy, ranggup. Tapi dalam dia kena lembut. Itu dia punya trik lah. Itu aim dia tu. Betul. So, kita just blend dia. So, kita dah lebih kurang macam dah siap. Jom kita tengok apa hasil dia. Memang dah halus pun kita boleh nampak dalam dia memang betul-betul dah halus lah. Kira tak nampak kacang-kacang dia. So, this is perfect. Memang dah okey dah. Kejap nanti saya blend sekali lagi. Saya tunjuk you guys kalau ada apa-apa masalah, kalau tak dapat halus nak macam mana, jangan pening dulu. Mesti ada tips dia. Tips dia nanti saya cakap, jangan terkejut semua ya. Okay. Okay, so kita make sure kita keluarkan semua, jangan ada sisa-sisa dekat dalam. And then kita masukkan balik plate macam biasa. And then masukkan kacang yang selebihnya tu semua. Alright. Biasa kalau kita blend untuk wadih yang pakai kacang dal tu, kita biasa simpan segenggam ya. Kita masukkan dalam supaya dia ada crunchy. Bila kita makan tu ada rangup sikit. Tapi untuk wadih yang berbentuk donat ni, kita memang blend habiskan semua. Memang tak simpan ya. Sebab dia lain. Okay. So sama saja proses dia, kita blend lagi. Okay, kalau rasa je sebab kalau kita letak sikit, kadang-kadang dia lekat dekat tepi tau. So kita kena make sure yang tepi-tepi tu dia masuk ke dalam. So kita pakai sudu je, kasih masukkan dia supaya dia blend sepati lah. Kalau tak nanti kita boleh nampak ada kacang-kacang yang tak blend lagi. So we have to do that. Kalau kita letak banyak, okay. Tapi masalahnya kalau kita letak banyak, dia akan susah nak blend. Susah nak blend lah. Saya punya food processor ni comel-comel kan. So saya tak nak beratkan dia. So kita just letak sedikit sajalah. Kalau guna blender kering tu lagi kita kena careful, jangan letak banyak, letak sikit-sikit kita blend. Chef, selain kacang ni, selain kita buat badai berbentuk donat, kita boleh buat menu apa lagi dengan kacang ni? Chef? Chef? Okay, Chef tak dengar mungkin. Okay, so kira dah siap. So kita macam mana nak tahu sebenarnya dia dah siap ke belum? Macam mana kita tahu dia dah cukup sebati ke belum? Memang nampak macam sama je. So ambil sedikit dekat tangan, ambil sedikit macam ni, cuba buat macam ni. Kalau you tak nak, memang macam paste. Kalau macam paste tak ada kasar-kasar, memang lembut, maksudnya dah okey dah. Itu salah satu tips. Kalau you rasa bila you buat tu dia macam kasar-kasar sikit, apa tips macam mana kita nak dapatkan yang lembut saja? Boy, tak payahlah fikir susah-susah, senang sahaja. Just ambil filter yang macam ni. Saya rasa biasanya kat rumah kita ada kan, filter yang ada lubang-lubang tu. Kalau tak ada pun tak apa, pakai yang macam ni saja, yang biasa-biasa pun boleh, tak ada masalah. Kita tapiskan dia. So tapiskan dia, jangan pula pergi letak air. Just masukkan dia punya dough ni, lepas tu just lengket dia sampai kita dapat yang fine punya sahajalah.
Itu cara, itu tips dia lah untuk kita nak dapatkan dough dia betul-betul lembut. Ada orang dia letak air pergi blend, lepas tu dia orang letak tepung beras untuk pekatkan dia balik. Boleh juga guna cara tu, tapi itu hanya gunakan last option. Sebab kalau memang betul-betul you dah terlebih air nak selamatkan, okey boleh guna yang tu. Sebab kalau tak memang rugi punya dough. So untuk selamatkan saja. Tapi kalau boleh kita tak nak letak tepung beras. Sebab apa? Kalau kita letak tepung beras, dia akan keras nanti. Dia tak akan gebuk. Dia akan keras. Sebab macam kita goreng nasi, dia akan keras, dia tak akan gebu-gebu, tak akan macam kita makan donat. So kalau kita nak hasil dia gebu-gebu, nak soft, jangan sesekali letak air dan juga tepung beras. So sekarang kita punya yang ni dah siap ya, dah siap. So next apa yang kita nak letak dalam ni adalah bahan-bahan yang kita dah sediakan tadi. Yang saya tunjuk tadi kan, bawang, daun kari, halia, cili dan juga kita punya black pepper. So just masukkan saja bahan-bahan ni, masukkan saja. Okay, so selain daripada bahan-bahan ni, jangan lupa pula nak letak garam. So garam, biasa kalau saya garam saya pakai tangan je lah. Terpulang pada you guys nak pakai sudu, sebab memang kita garam ni kena rasa tau. Dia susah nak sukat. Rasa secukup rasa. Sukat dengan tangan you guys, you rasa dah cukup lah tu So walaupun chef kerja hotel mana-mana pun, biasa kalau kat hotel mestilah kena guna sudu dan bagai. Tapi dekat rumah kita buat ala-ala rumah sajalah. Sebab kita yang makan dia, lagipun garam tu memang betul bersih. Janji tangan kita bersih lah bila kita nak ambil barang-barang tu. Betul-betul. So yang black pepper tu kita just tumbuk dekat batu musong. Tumbuk kasar saja, tak perlu tumbuk fine ya. Tumbuk kasar saja. Macam tu. So hasil dia, I boleh tunjuk you guys macam ni dah. Tak perlu halus sangat. Kasar-kasar je ya. Tak perlu halus sangat. Comel lesung. Lesung ni pun comel. Rumah saya semua comel sebab rumah pun comel, kecil je. So terpaksa barang-barang dia semua comel-comel je. Okay, so sekarang semua bahan kita dah letak dalam kita punya dough yang kita dah blend tadi kan. Sekarang sampai tahap yang paling important. Kita dengan penuh kasih sayang, tangan yang bersih ni sebenarnya tangan kanan saya, bukan tangan kiri ya. Sebab front camera kadang-kadang orang ingat tangan kiri marah saya. So jangan kecam, okay? Jangan kecam chef. So tangan dah basuh bersih-bersih, just guna tangan saja. Saya akan recommend guna tangan saja. Kamu mix well dia. Kalau you guna sudu ke apa, you tak dapat bagi you punya feeling dekat you punya food. Orang kata air tangan. Air tangan kita kena bagi feeling dekat you punya food. So kita buat macam ni. Okay, sebab apa kita buat macam ni? Lepas tu kalau boleh kita just beat dia. Okay, buat macam ni. So proses ni adalah untuk kita nak masukkan udara dalam kita punya dough ni. So kita just beat dia saja. Okay, macam kita buat cake lah, tapi ni guna jari kita. Okay, kita just beat dia. Sebab kita nak tepung tu jadi lembut. Lepas tu dia nak smooth, itu saja. So memang yang ni dia memang nampak pun kita dah tahu, dah fine lah. So you guys boleh nampak dia punya hasil. Memang dah jadi cantik lah macam tu dia. Tapi kita nak tahu benda ni sukses ke tak sukses, benda ni jadi ke tak jadi sebenarnya ya. So kalau kita nak tahu tepung ni jadi ke tak jadi, sebelum kita goreng kita dah boleh tahu benda ni jadi ke tak jadi. Apa tips dia? Main saya tunjuk sekarang. Jangan sambil ambil cawan. Kena ambil cawan ni baru. Okay. So kita letak air dalam cawan ni. Okay. Okay. So kita ambil air sikit. Lepas tu kita ambil dough dia sedikit. Okay. Kita letak dalam air ni. Dia kena, kejap saya ambil apa tu, kita kena ambil tepung saja. Sebenarnya sebelum saya masukkan isi-isi barang tu, kita kena ambil tepung saja. Jangan ambil bawang-bawang, cili apa semua. Lepas tu kita letak air.
Ini just satu tips sajalah untuk kita make sure kita punya tu sukses. Kita letak atas air tu, okay? Letak atas air, kita boleh nampak apa tu, dia tak apa tu cair. Dia tak cair ya. Bila dia tak cair maksudnya okay perfect, nanti kita masuk ataupun kita nak goreng tu senang. Kalau dia macam cair, tak boleh lah. So itu salah satu tips dia. Lagi satu, so yang ni sekarang apa kita boleh buat adalah kita boleh letak satu belah dulu. Kita boleh letak satu belah dulu, tak peduli yang ni dulu, nanti baru kita come back to this. Sekarang kita buat kuah kelapa dulu. Sebab yang ni kita tinggal goreng je. So tak payah pening-pening pasal ni. So kita tutup biar satu belah. Sekarang kita buat kuah kelapa tu. Okay. So barang-barang nak buat kuah kelapa pun sangat mudah, tak susah. Okay, sangat mudah. So, Chef tunjuk. So, kita nak blend dulu kuah kelapa ni. Kita kena blend dulu. So, bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk blend kuah kelapa ni, of course, kelapa parut. Kita ada lebih kurang setengah biji lah kalau kelapa besar. Kalau kelapa tu kecil, pakai satu biji lah kelapa parut dia. Lepas tu, next, cili kering. Cili kering ni saya ada lebih kurang 8 batang lah. Terpulang kalau rasa nak pedas, letak lebih. Kalau tak boleh kurangkan. Okay, so yang ni terpulang pada masing-masing. Kalau nak ganti dengan cili hijau, nak letak daun pudina pun boleh, tak ada masalah. Yang ni saya buat versi yang merah. So dia guna yang ni lah. Okay, so sekarang apa kita letak? Be careful. So kita masukkan kelapa parut ni dalam blender. Okay, kita masukkan. And then kita masukkan juga cili kering yang kita dah rendam. Okay, kalau nak rendam air biasa pun cukup. Rendam lebih kurang setengah jam ke, dah cukup, dah tak ada masalah. Dan lepas tu kita letak lebih kurang 1 cawan air. Lebih kurang 1 cawan air. Lepas tu kita blend dia. Lama betul ya blend dia tu, bagi tu betul sebati. So kita akan dapat warna orange macam kita akan dapat warna orange macam ni. Boleh nampak kan? Ini hasil yang kita nak. So nanti kita punya kuah kelapa tu dia warna orange lah. Okay, so this one just keep aside. So sekarang barang-barang blend semua dah siap, tak ada apa-apa yang kita nak blend lagi. Okay, so next apa yang kita akan buat adalah kita nak buat kuah kelapa ni. Okay, bahan-bahan apa lagi yang kita kena guna? Takkan just blend kelapa macam tu dah boleh makan kan? Tak boleh. So kita kena tumis dia. Kita kena tumis dia. Ya, kita kena tumis dia. So ni bahan-bahan tumis yang kita akan guna. So ada bawang merah. So cili kering ni lebih kurang 3 batang. Kita just potong lebih kurang 2 inci ke 1,5 inci. Daun kari. So ni 3 bahan. Dan juga yang lagi satu penting adalah halba campur. Halba campur ni memang boleh belilah dekat kedai-kedai. So kalau tak nak halba campur, just guna biji sawi sahaja. Just guna biji sawi sahaja. Okay, so sekarang tak perlulah tengok muka handsome saya. Tengok dekat kuali saja. Okay, tengok dekat kuali saja. So kita nak start tumis. So kita just onkan api. Lepas kita letak sedikit minyak. So minyak letaklah dalam 3 sudu ke 3 sudu besar macam tu. So kita letak minyak tu, and then kita akan masukkan 1 teaspoon, 1 sudu teh halba campur ni. Halba campur ni. So kita letak kat situ, api biar besar sebab kita nak betul-betul masak halba campur tu, tapi janganlah sampai burn ya. Tak boleh burn, kalau burn nanti pahit pula. So kita nak burn dia. So kita just tunggu dia betul-betul panas, and then let this cook well. Kena masak betul-betul ni.
So once yang ni dah start masak, baru kita dah kira dah ada bunyi kan, kita dah boleh dengar bunyi dia dah bubble, kan baru kita masukkan cili kering dan juga daun kari. Masukkan daun kari, cili kering. So daun kari kalau tangkai dia nak guna boleh juga, tak ada masalah ya. Masukkan tangkai dia juga sebab dia memang wangi juga ya. So kita boleh gunakan. So kita saute yang ni dulu sampai dia naik wangi. Sekarang pun dah ada wangi-wangi dah. Dah macam dekat kedai mama ataupun kedai orang banana leaves dah. Sekejap lagi jiran saya tanya, apa chef tengah buat ni? Wangi. Lepas tu baru masukkan kita punya bawang merah yang dah iris dan kita saute dia. Bahan-bahan ni memang simple memang murah pun murah, simple pun simple. Yang mudah mana-mana pun boleh dapat lah. Betul. Mudah nak cari. Betul. So kita tumis dia sampai Mak Saleh biasa cakap translucent. Maksudnya warna bawang merah ni dia jadi pudar, dah tak ada warna merah lagi, dia jadi warna light je. So bila dia dah warna light, kira dia punya flavor semua dah turun dekat minyak lah. So bila flavor dia dah turun dekat minyak, kita sekarang next step kita boleh masukkan kita punya kelapa ni. Sebab kalau kita tunggu dia macam burn nanti pakit kita punya masakannya. Kita nak maintain ke manis, kita tak boleh ni lampau lama. Okay, so yang ni semua jangan buang. Dan kita masak dia. Okay, so biasalah kalau mak-mak dia tak nak rugikan, letak sedikit air. Saya kampung sikit walaupun kerja kat hotel-hotel apa semua, style mak-mak atau atuk ni mesti still ikut lagi. Ya, betul. So kita tak nak rugikan, kita letak sedikit air, masuk balik dalam bilas, masuk balik. So sekarang kita just tunggu dia jadi pekat. So of course sekarang apa yang kita nak letak adalah kita nak letak sedikit garam dan juga gula merah. Biasa kadang-kadang orang India tak letak gula merah. Tapi chef ni sebab banyak campur dengan orang Melayu, so makan masakan dia orang, lagipun kita kerja kat hotel. So kita make sure semua masakan tu ada rasa manis, rasa masin, macam tu. So garam letak sedikit, so terbulanglah pada cita rasa masing-masing berapa banyak nak letak. Gula merah pula saya letak dalam 1 teaspoon lah, so macam just untuk colour dan juga rasa lemah-lemah sikit, nak naikkan rasa dia. Tu saja. Tak perlu banyak-banyak ya. So now kita just continue masak dia sampai dia lebih kurang. Sebenarnya tak perlu masak lama-lama yang ni, sekejap saja. So ni pun dah cantik dah colour dia. Everything dah perfect. Kita rasa pula okey ke tak rasa dia. Kalau rasa dia dah okey dah, kita dah boleh angkat dia lah. So memang 5 minit dah siap. Tak perlu lama-lama masak dia. So saya rasa dulu kalau dah okey, dia dah okey lah. So memang nampak colour dia semua dah okey dah. Kalau dekat saya dah rasa dah, chef. Memang sedap ya. Pedas pun pedas, cukup pedas. Sebab sebenarnya saya letak 10 batang cili. Kalau tak nak pedas, letak 6 saja. Letak 6 saja. So rasa dia memang cukup pedas, cukup masin, cukup manis, semua ada. Tu saja. So sekarang dah sampai tahap macam ni. Dah siap dah pun, so kita dah boleh angkat dia lah. So memang tak susah lah buat kuah kelapa ni, memang simple saja. Okay. Memang senang. So memang senang, tak perlu nak stress memang senang saja. So nampak, so ni dia. So tak nak rugi, kita scrap semua. Scrap saja semua, rugi. Kalau macam ni buang, kena marah dengan mak nanti. Okay, so kita punya kuah kelapa dah siap lah. So next, apa kita buat? Kita goreng kita punya wadih yang menanti kita dari tadi ya. Semua orang dah tunggu-tunggu dah. Kata buat wadih, tapi chef ni tengah ajak buat kuah kelapa pula. Tapi terpaksa sebab kuah kelapa ni memang wajib lah.
Kalau tak ada, dia macam kurang. Semua kita kena ada. Macam tak cukup. So kita just turn on the fire. Panaskan minyak tu. So sekarang, next what we're going to do, we're going to take this. Okay. Okay lah, guna bakung ni saja. Kita letak wadah and then kita ambil air dalam satu mangkuk. Air biasa je, ambil air biasa. Sebab apa, kalau tak, dia melekat dekat tangan kita. So sebab tu kita kena, sebab tu kita kena letak air sedikit. So air ni apa fungsi dia, kita celup tangan kita. Celup tangan kita sebelum kita nak ambil kita punya dough. Kita ambil dough sedikit. Kalau tak, dough dia melekat kat tangan. So kalau kita celup dengan air, dia tak melekat tangan. Biasa orang buat-buat kuih ni mesti dia faham apa saya cakap. Orang yang tak buat tu, yang mungkin tak faham apa siapa dia cakap ni kan. So lepas tu kita buat berbola dengan satu tangan saja. Kita buat macam ni. Kita jadikan dia berbola. Okay, kita buat macam ni. Main-main je. Okay. So kita buat macam ni. Lepas tu biasa dengan satu tangan je kita boleh buat. Kita just tekan dia macam ni. Tekan dia. Okay, lepas tu biasa orang pakai ibu jari ni, dia buat lubang kat tengah. Itu saja, tak perlu guna dua tangan pun. Macam tu dah dapat. Itu saja. Tapi kalau misal kata kamu macam, alah tak pandai lah Chai nak buat macam susah-susah kan, tak perlu. Just guna tangan lagi satu tu, basahkan, sama kamu buat macam ni. Okay, itu saja, tak ada apa yang susah sangat. Okay, itu saja. Just pakai satu tangan tu. Macam tu saja. Kalau nak pakai satu tangan pun boleh lah. Tak ada apa-apa masalah. So kita tunggu yang panas dulu dan kita dah boleh goreng dia dah. Setakat ni ada apa-apa yang tak faham dah. Saya rasa macam ada apa yang nak tanya sangat. Okay Chef. Okay, contohnya lah kacang ni kan. Selain kita buat vade, kita boleh buat apa lagi Chef? Boleh buat tosai, boleh buat idli, boleh buat apa tu, bubur kacang ni pun biasa dia orang blend. Lepas tu dia orang buat macam bubur manis. Macam kita buat bubur kacang hijau, tapi kita blend dulu. So dia akan jadi macam kita makan bubur tau. Betul-betul dia dah fine. Sebab yang ni memang dia tinggi protein. Kacang ni memang sangat-sangat tinggi protein. So memang bagus. Tapi of course kita goreng dengan minyak ni tak sihat lah. Tapi sekali-sekala okey lah tu. Kalau nak betul-betul sihat pun susah. So kita cuba dulu letak sedikit, tengok dia dah boleh goreng, maksudnya okey lah tu. Minyak dah cukup panas. So sekarang kita dah boleh buat lah. Kita ambil sedikit. Okay, kita buat macam ni. Wow, expert je tu, chef buat macam tu, expert. So kita sebenarnya kalau orang India pun kita buat macam ni, kita tak adalah kisah sangat dia punya bentuk, dia tak akan dapat sebiji macam kita buat apa donat lah, sebab donat pakai kata. Yang ni kita pakai tangan saja kan. So mustahil lah nak dapat bentuk yang sama, kita just nak dapat lebih kurang saja ada bentuk-bentuk donat sedikit ya. Kalau nak betul-betul cantik, pakai dua tangan, lepekkan dia, lepas tu buat lubang kat tengah-tengah tu, lepas tu baru masukkan. Kalau rasa tak kisah sangat, just pakai satu tangan saja, tak ada masalah. Betul-betul. So kalau untuk beginner yang tak berapa nak expert lagi tu, pakai je lah dua tangan. Betul kan Chef? Betul. So always make sure celup tangan tu dengan air. Kalau tak nanti dia melekat. Kalau tak dia melekat. So kalau dah celup dengan air tu, dia tak melekat. So you pun dapat cantik je you punya permukaan wadah tu. Betul. Sebab macam saya pun kalau kita goreng jemput-jemput, Chef tahu kan jemput-jemput cekodok tu. Betul. Saya akan celup dulu tangan dalam air baru saya. Betul exactly. Cantik nanti bentuk dia. Okay Chef, sementara kita tunggu wadah kita tu. Okay, boleh tak Chef cadangkan untuk sesiapa yang nak mula makan sihat? I mean macam tak kisahlah dia nak jadi vegan ke, vegetarian ke, ataupun eat clean ke. Apa yang Chef boleh cadangkan? Mula dengan apa yang mudah dulu. Sebab kita susah nak transform 360 kan. So apa yang kita buat? Dia macam ni tau, kalau makan vegan, dia senang saja. Sebab vegan ni, selagi kita keluarkan semua bahan animals, dah. Bahan-bahan binatang, haiwan semua tak ada, dah okey dah.
So macam contoh macam I buat mi goreng mamak hari tu kan jadi viral. Biasa orang letak telur, saya tukarkan dia jadi tofu. Itu saja, tak ada apa beza. Orang guna belacan, saya gunakan belacan vegetarian yang dia buat daripada tauco. So flavor belacan tu memang still ada. So dia macam tu je, tak ada apa yang macam pelik sangat. Tetapi kalau nak makan sihat, ni problem. Kalau nak makan sihat, sebab vegan tak semestinya sihat tau. Vegan tak semestinya sihat sebab macam kalau kita jadi vegan tetapi hari-hari makan french fries, hari-hari makan minum air coke, hari-hari makan benda yang bergoreng, sama je tak sihat. So vegan, sebab tu saya cakap vegan biasanya dia untuk animal reason. Tapi kalau you nak sihat, orang namakan dia lebih spesifik, nama dia adalah whole food plant based ataupun plant based diet. Maksudnya dia sama dengan vegan, just dia pilih yang sihat je. Contoh dia tak gunakan banyak minyak, dia guna sikit je minyak. Kalau nak kriteria nak betul-betul sihat, dia tips dia satu je, ingat SOS, sauce. Apa dia SOS? Salt, oil, sugar. 3 barang ni kena betul-betul reduce dalam makanan kita. So kita tak boleh banyak minyak, kita tak boleh banyak garam, gula putih langsung tak boleh. Tak boleh ada dekat rumah. Gula putih tak boleh sebab bahan-bahan ni highly processed. Dia, banyak proses dia. Lepas tu dia dah keluarkan nutrisi-nutrisi dia tinggalkan yang core saja. Bila kita makan, tu yang cepat gemukkan kita, jadikan kita dia tak sihat, macam tu. Lagi satu macam bahan-bahan canned product semua tak boleh. Macam bahan-bahan tin, bahan-bahan dalam sos botol tu semua tak boleh. Sebab dia semua banyak chemical, banyak additive, preservative, banyak gula, garam. Itu dia. So kalau nak makan sihat, kita kena kurangkan tu semua. Kena makan natural je barang-barang tu. Okay, kita dah nampak wajah kita pun dah cantik-cantik, dah gebu-gebu dah. So sekarang kita dah boleh angkat dia. Itu dia. Boleh nampak. Di sini. So kita goreng satu batch lagi. So you guys kalau tadi tak berapa perasan cara saya buat, tengok sini saya celup tangan, just ambil sedikit. Okay, lepas kita buatkan dia berbola. Kita buat dia berbola. Okay, and then just tekan dia pakai ibu jari kita, lepas tu buat lubang kat tengah-tengah, satu tangan saja. Lepas tu goreng dia. Macam tu. So memang tak susah lah. Api tu make sure jangan terlampau tinggi, nanti dia burn dekat luar, dalam dia tak masak. So kita kalau dah goreng first batch, kita kurangkan api dia dulu sebab minyak dia betul-betul dah panas. First batch pun lepas minyak dah panas, kita kurangkan kepada medium. Kita tak nak dia terlampau tinggi panas api dia, so nanti minyak pun terlampau panas, nanti burn. Kita tak nak dia burn dekat bahagian luar, dalam dia pula tak masak. Betul-betul. So macam saya tadi cakap, kita bolehlah dapat lebih kurang 15 biji lah ya. Kalau kita buat comel-comel sikit, lagi banyak kita boleh dapat. So terpulang pada masing-masing nak buat comel-comel ke, ataupun nak buat besar-besar ke, atau pulang pada cita rasa masing-masing lah. Biasa kalau kat rumah, memanglah biasa kita buat kecil-kecil je, comel-comel je. Ramai boleh dapat. Ramai boleh dapat. Kalau tak, seorang ambil dah habis. So biasa kalau mak buat, dia tengok ramai dekat rumah, dia buat kecil-kecil je. Semua orang dapat sikit-sikit lah. So rasa jangan risau. Nanti habis je live ni, Cik Ila akan bagikan full resepi yang Chef Dave kongsikan. Jangan risau. Sukatan ni sebenarnya kita akan bagi, betul tak Chef? Ya, betul. So sebenarnya Chef banyak share resepi-resepi ni supaya macam bila kita nampak orang Malaysia ni kan, orang Melayu dia pandai bab-bab masakan Melayu je. Orang Cina dia pandai bab-bab masakan Cina je. Orang India pula bab-bab masakan dia je. Tapi kalau kita boleh maki semua masakan, kan best kita boleh buat semua masakan. Kita orang Malaysia kan dah merdeka berapa tahun dah, tapi masih kita tak pandai masakan kaum-kaum lain walaupun kita semua dekat Malaysia. Itu yang saya memang kalau nampak resepi-resepi saya share biasa dekat saya punya Chef Dave Vegan Journey, memang resepi berbilang kaum lah. Saya tak suka share resepi satu kaum je. Supaya semua orang boleh belajar. Yes. Chef, personally kalau pada Chef lebih suka badir yang macam ni ke ataupun badir kacang dal?
Sebenarnya saya dua-dua pun okey, tapi saya lebih suka, saya rasa yang ni lah. Tapi yang ni saya lebih suka yang ni sebab dia soft kan. Wadah yang tu dia macam dry sikit walaupun dia kacang dan walaupun dia lembut, tapi banding dengan ni lagi sedap. Tapi yang ni agak susah sikit nak buat lah. Biasa orang jarang nak buat yang ni sebab dia memang kalau tak pandai buat dia boleh jadi keras. Dia tak gebu. So dia akan jadi keras. Betul. So sebab tu orang jarang buat wadah yang ni lah. So kita boleh nampak memang benda ni kita boleh nampak dia memang dia memang dekat luar dia memang nampak macam crispy tapi dalam dia kita boleh nampak dia gebu-gebu itu. Yes, gebu-gebu. Lapar saya, chef. Ini memang kena cuba. Saya memang kena cuba sebab selalu tu saya cuba yang vadi yang kacang dal tu je. Okey. Vadi kacang dal pun lebih kurang sama dia punya proses. Pun sama masukkan bahan-bahan tadi tu. Bawang merah, boleh ditahan sikit, cili, daun kari. Just kacang tu tukar kepada kacang dal je lah. Betul. Lepas tu kacang dal tu jangan blend habiskan semua, tinggalkan satu genggam. Nanti yang lain semua blend halus, yang kacang dal tu biar dia besar-besar macam tu, campur dalam tu. So bila kita goreng nanti dia akan macam ada crispy sikit. Ragu-ragu. Betul. Lagi satu chef, yang kalau vadi kacang dal tu kita kena 1 jam ke macam tu kan? Kena. So kalau untuk resepi yang vadi bentuk donat ni, kita perlu peram ke tak? No, tak perlu sebenarnya. Okay. Tapi kalau nak pun boleh, tak ada masalah. Kalau misalnya macam tadi kita dah siapkan tepung dia, kita biar dia macam 20 minit macam tu kan sambil kita buat kuah kelapa tu. So macam tu dah cukup dah. Kalau misal kata kita nak letak betul macam wadah kacang dal tu pun sebenarnya tak peram pun boleh je, boleh goreng terus, tak ada masalah. Sebenarnya boleh je terus, tak ada masalah. So peram tapi jangan pergi rebus kacang dal sebab ada orang dia tak tahu dia pergi rebus kacang dal tu. Dia rebus dulu lepas tu dia baru pergi blend, memang tak jadi belerai nanti. So dia ramai orang Melayu dia cuba dia pergi rebus dulu kacang dal, dia ingat kena masak dulu. Tak perlu tak perlu. Sebenarnya dia punya kanji, dia macam ada kanji yang mengikat dia bagi dia betul tak? Betul. So second batch kita pun dah siap. So jadi kita dapat 6, sekarang kita dapat lagi 6, 7, 8. So lebih kurang 14 keping lah. Hari ni chef dia buat besar-besar sikit. Tapi kalau kita buat halus-halus, buat kecil-kecil halus-halus pula, buat comel-comel kecil-kecil, lagi banyak kita boleh dapat lagi banyak kita boleh dapat. Okay, so bagi saya time sekejap, saya plating. Tunjuk juga sebenarnya memang sangat senang kita nak buat wadah ni. Okay, so kita bawa dia lah. Kalau ada daun pisang, susun lah pakai daun pisang. Kalau ada, pakai je lah apa-apa plate, je susun saja. Okay, so tak ada masalah. Okay, memang simple-simple saja kita dah boleh siap dah kita punya wadah. Okay, so kita boleh juga letak kuah kelapa tu dalam mangkuk yang kecil. Dan kita boleh serve terus. Memang sangat simple, sedap dan mudah ya. Bahan-bahan pun sebenarnya kalau kita tengok tak banyak pun. So kita boleh dapat macam ni hasil dia. So ada kuah kelapa, ada wadah. Kalau makan memang sedap waktu minum petang atau hari hujan. Nikmat dia lain macam. Minum dengan teh tarik ke kopi ke. Memang sedap ya. So biasa macam wadah ni biasa kita ambil macam ni lah dengan kuah kelapa, kita makan macam tu saja. So memang sangat sedap lah. Dia memang sesuai sebab wadah dia neutral. Dia tak ada flavor apa, dia bau bawang, halia, black pepper yang kita letak. Dengan kuah kelapa ni dia rasa macam ada manis, masin dengan lemak kelapa tu. Memang perfect. Oh, sedapnya chef. Kalau saya dah habis dah chef, dah habis. Okay chef, so itu sajalah, simple saja kan?
Tapi simple, tapi kita tahu memang rasa dia memang meletup. So untuk followers rasa yang sedang menonton ni, you all share. So nanti senang je, tak payah nak cari balik resepi, tak payah nak Google. Cuba je resepi Chef Dave ni, memang mudah. Tapi awas, jangan makan habiskan satu adunan. Gitu. Yang ni biasanya boleh makan lebih kurang 5 orang lah. Sebab satu orang makan 2-3 keping, boleh dapat untuk 5 orang satu cawan tu. Kalau yang jenis kuat makan tu mungkin 3 orang lah. Betul. Kalau yang tamak tu satu orang lah habis semua. Semua habis. Betul. Nak diet tu chef, kalau macam tu tak boleh diet lah. Betul, sebab memang kalau betul-betul nak makanan sihat, kita tak boleh ambil banyak minyak. Kalau ikut kriteria Chef Dave, sebab Chef Dave ada buat juga makanan sihat dan jual pada customer saya. So satu meal tu, satu masakan tu kita kena letak 1 teaspoon je minyak. So kalau kita masak untuk 10 orang kat family, kita boleh guna 10 sudu teh saja minyak. Itu dia punya kriteria kalau kita nak betul-betul sihat. Garam 1 sudu teh tu untuk 3 orang. 1 sudu teh untuk 3 orang. So 1 orang boleh pakai 2 gram saja garam dalam satu hidangan. Macam tu. Gula putih langsung tak boleh. So kalau nak manis macam mana, boleh guna macam gula Melaka yang betul-betul original. Jangan beli yang dekat kedai-kedai biasa ni, banyak dia dah tipu tau, dia campur gula putih. So kalau pergi Melaka ke dapat stok yang betul-betul yang ori punya, boleh guna tu, ataupun guna kurma. Saya biasa dalam peti sejuk saya selalu ada paste kurma. Saya rendam dalam air suam dalam 1 jam macam tu. Bila dia dah betul-betul sejuk dah, saya blend dia. Dia, jadikan dia pati macam paste. So kalau nak guna untuk maniskan makanan saya guna yang tu. Itu kalau bila masak sihat lah. Bila masak biasa-biasa tu, kasih hantam sajalah gula merah ke, gula apa ke. Itu dia. Okay Chef, sebelum kita mengakhiri live kita ni, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab Chef dah sudi share resepi untuk kita, dah sudi share tips macam mana kalau untuk makan tapi nak sihat, macam mana kalau nak mulakan jadi vegan ataupun menukar gaya hidup kepada yang lebih sihat. Terima kasih banyak, tips tu sangat-sangat membantu. Contohnya lah yang macam kita kira macam berapa banyak minyak untuk satu hidangan tu, semua tu memang sangat-sangat mudah sebab kita tak tahu nak kontrol macam mana kan Chef kan. Tapi bila Chef dah bagi guideline yang macam kita orang-orang biasa pun kita boleh macam ni untuk berapa orang ada berapa sudu je minyak. So itu sangat-sangat membantu Chef. Terima kasih banyak sebab sudi berkongsi dengan kita. Terima kasih juga bagi peluang. So saya pun memang passion saya lah. Selagi resepi-resepi itu boleh membantu orang ramai, itu salah satu rezeki untuk saya jugalah, boleh kongsi. So selagi itu memanfaatkan orang lain semua, baik-baik je lah. So kepada follower Rasa, kalau nak tengok macam mana kreatifnya Chef Dave mengubah makanan Melayu kita kepada cara yang lebih sihat, pergi follow Facebook Chef Dave Vegan Journey, betul? Betul. Sebab saya dah tengok memang Chef memang kreatif sangat-sangat, buat nasi goreng kampung cara yang lebih sihat. Macam tu. So jangan risau, kita boleh cuba ubah macam mana kita punya cara bermakanan seharian untuk lebih sihat. Betul tak Chef? Betul. Satu point yang saya tiba-tiba teringat. Orang Malaysia ni, apa yang semua saya cakap ni semua daripada statistik Kementerian Kesihatan. Memang dia orang pernah buat research. So 95% orang Malaysia tak makan secukup sayur dan buah-buahan on daily basis. Memang tak, kita punya diet memang nasi, ayam, sayur ceput je. So sepatutnya kita kena lebihkan sayur, buah-buahan. So macam daging-daging tu sepatutnya tak boleh banyak sangat lah. Tapi kita punya diet memang dah macam tu. So saya punya cadangan, pastikan peti sejuk atau rumah tu selalu ada buah-buahan. Daripada kita makan jajan-jajan, kita gunakan duit tu beli buah-buahan. Beli buah-buahan, kita makan buah.
biar anak-anak kita pun dari kecil dah biasa makan buah daripada kita sia-siakan duit bagi dekat beli jajan apa semua yang memudaratkan kesihatan kita. Betul Chef, betul. Hmm. So tak terlambat lagi kalau untuk you all nak berubah. Kita cuba dulu. Cuba dengan benda yang simple iaitu SOS, betul? Betul. SOS tu yang paling penting. SOS. Sebab nak terus stop guna barang-barang sos botol ataupun barang-barang can mungkin agak susah. So kita start dari SOS dan juga lebihkan sayur dan buah-buahan dalam masakan kita. Yes, betul. Okay Chef, terima kasih. Sampai Terima kasih. di lain kali, mana tahu kalau ada rezeki kita berjumpa lagi. Kita jumpa Boleh. Okay, bye. Bye.